آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال، آه يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. آه يا جمل يا جمل، آه يا جمل يا جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita akan sambung bacaan pada hari ini pada bahagian yang berkait dengan 313 Jawami'ul Kalim, insya-Allah taala pada nombor 100 yang ke-28. Wa bisanadil muttasil ila Imamina al-Musannif rahimahullahu taala qala dhahaba husnul khuluqi bi khairid dunya wal akhirah. Akhlak yang baik itu menjadi sebab kepada dua kebaikan, yakni dua dunia dan akhirat. Kata-kata ini adalah hadis yang menjadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal warid hadis ini Sayyidatina Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah engkau melihat seorang perempuan yang mana ada dua suami di dunia?" Lalu si isteri itu mati, dan lelaki dua orang tadi pula, suami dia dua orang tu pula mati juga, dan mereka semua masuk ke dalam syurga. Maka perempuan tadi akan bersama dengan siapa di atas muka dunia? Dia dalam syurga nanti dia duduk bersama siapa? Dia duduk li ayyihima takunu hiya. Perempuan tadi akan duduk bersama dengan siapa? Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ahsanihima khuluqan kana 'indaha fid dunya. Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perempuan tadi akan bersama dengan suaminya yang baik akhlak kepadanya di dalam negeri dunia. Contohnya Muhammad ini, Aminah ini dia bernikah dengan Muhammad meninggal. Dan Aminah ini pula menikah pula dengan orang lain, nikah dengan Muhammad. Lalu meninggal mereka ini, Aminah kayak gini duduk dengan Ahmad ke duduk dengan Muhammad? Dia akan duduk dengan mana-mana suaminya yang lebih baik pergaulannya dengan Aminah tadi, yang mana akhlaknya baik kepada perempuan tadi. Dengan sebab kebaikan akhlak, Allah Ta'ala beri kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia boleh duduk bersama dengan perempuan tadi, Aminah. Kebaikan akhirat dia kekal bersama dengan Aminah tadi dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi, gitulah ceritanya. Sambung. Zul wajhaini la yakunu 'inda Allahi wajiha. Orang yang mempunyai dua muka, yang talang dua muka, la yakunu 'inda Allahi wajiha, tidak ada di sisi Allah Ta'ala kedudukan. Dia tidak ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Itu keadaan orang yang mana dia ini talang dua muka.
cakap dengan kaum ni, cakap redha, pong. Lagi dekat kaum lain pula, kutuk kaum tadi pula. Tu. Zul wajhain. Harfur ra, huruf ra pula. Ra'sul hikmah makhafatullah. Punca hikmah adalah takut kepada Allah Ta'ala. Yang ni asal kepada hikmah, asal kepada cerdik pandai itu, dia takut pada Allah Ta'ala. Bila dia takut pada Allah Ta'ala, maka dia akan muhasabah setiap langkah dia, setiap nafas dia, setiap daripada pandangan dia. Kerana takut kepada Allah Ta'ala itu, khasyah kepada Allah Ta'ala itu akan membawa dia zuhud dalam bab dunia. Ra'suddin al-wara'. Kekuatan agama itu, kalau Rasul di sini pula kekuatan lah. Kekuatan agama itu adalah dengan wara'. Apa dengan wara'? Wara' ini mengambil dunia, wara' ini tidak mengambil perkara yang syubhat. Perkara yang haram lagi-lagilah. Ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala. Faedah akal selepas daripada beriman kepada Allah Ta'ala, faedah akal yang sempurna. Sini Ra's dengan masuk faedah pula. At-tawaddudu ilan nas. Yang selepas beriman kepada Allah Ta'ala, apa di tahap yang kedua? Di taraf yang kedua itu, yakni berbuat baik kepada manusia. Yang menyebabkan orang sayang kepada kita. Rahimallahu abdan qala khaira fa ghanima aw sakata fasalima. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada seorang hamba yang qala khaira tu jumlah sifatlah qala khaira fa ghanima. Dia berkata kebaikan, dia berkata suatu perkara yang baik, fa ghanima, dia boleh pahala. Aw sakata fasalima, ataupun dia ni dia berdiam diri, fasalima, lalu dia tu pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diam diri, fasalima, dia selamat. Raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ummi abd. Aku redha bagi umat aku dengan apa yang diredai baginya oleh ibnu ummi abd. Yani ibnu ummi abd ini Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Aku redha dengan umat aku pada apa yang diredai oleh Abdullah ibni Ummi Mas'ud. Abdullah ibni Alhamdulillah. Abdullah ibni Mas'ud. Riyadul Jannah al-Masajid. Taman-taman syurga itu masjid-masjid. Masjid-masjid. Orang yang biasa bermain di taman syurga, maka nanti akan dijemput masuk ke dalam istana dalam syurga pula. Zur ghibban tazdad hubban. Masuk kepada huruf zai, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahilah jarang-jarang, tazdad hubban, bertambahlah kecintaan. Harfus sin. Kadang-kadang kita bila kita temu sama, jadi rindu tak ada. Temu sama jadi bosan juga. As-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu man wa'idha bi ghairihi. Orang yang diberi peringatan dengan orang lain. Maksudnya dia mendapat peringatan dengan sebab orang lain. Gitu. Dia tengok kejahatan-kejahatan orang lain, dia boleh satu perkara, satu hikmah yang baik. Dan orang yang celaka pula, kata Zurqani, kalau tak silap Zurqani sebut dalam Mawahib ala Duniyah, disebut orang yang celaka pula, orang yang tidak bahagia pula ialah orang yang mana mendapat hikmah dengan sebab dia. Maksudnya bila kita kena ujian, orang nampak tengok dia tu, janganlah jadi macam ke dia. Itu orang yang tidak bahagia. Ada pun orang yang bahagia, dia mengambil pengajaran daripada perkara yang berlaku pada orang lain. As-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu adalah secebih daripada azab. Ambil saya minta izin apa?
Kerana padanya ada firaqul ahbab, berpisah dengan orang yang tercinta. Sayyidul qaumi khadimuhum, ketua bagi satu kaum itu khadimuhum, dia menjadi khadam kepada mereka. As-suyufu mafatihul jannah, pedang-pedang itu adalah kunci syurga. Yani sebab bagi masuk kepada syurga ialah dengan kita berjihad di sabilillah. Harfus shin, asy-syahidu yara ma la yara al-ghaib. Orang yang hadir akan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang ghaib. Kata Ibnu Jarir, di sini ialah bukan melihat dengan mata, bukan mata kepala, tetapi melihat dengan penglihatan hati. Pandangan basirah. Yang mana kalau orang itu dia ada basirah yang baik, dia ada penglihatan mata hati yang baik, maka dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang mempunyai hati-hati yang kotor. As-sabru khairu markab. Sabar itu adalah sebaik-baik tunggangan yang menyampaikan kita kepada maksud, yakni Allah Ta'ala itu sendiri. As-sabru miftahul faraj. Sabar itu adalah kunci pembukaan selepas daripada kesedihan. Kita bersabar, kita akan mendapat pembukaan selepas daripada kesedihan. Al-faraj itu pembukaan. Wazuhdu ghinal abad. Dan zuhud itu pula adalah kekayaan buat selama-lamanya. Apa itu zuhud? Zuhud ini mengambil dunia sekadar perlu. Qanaah pula, qanaah ni berasa cukup. Warak tinggal perkara syubhat. Jadi orang yang tinggal perkara syubhat, dia tak semestinya warak. Tapi orang yang warak, semestinya dia tinggal perkara yang syubhat. Sebab apa? Orang yang warak, dia ambil daripada dunia itu syubhat tinggal dah. Dia ambil dunia yang halal itu sekadar yang perlu. Sebab itu orang zuhud lebih afdal jadi orang tua berbanding orang imam, jadi imam berbanding orang yang warak. As-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. As-salatu miftahu kulli khair, salat itu kunci kepada setiap kebaikan. Wan nabidhu miftahu kulli syarr, dan agak itu pula, nabid ini air rendaman anggur yang berubah jadi mabuk, jadi gila, dia jadi agak. Miftahu kulli syarr, pintu yang anak kunci kepada setiap kejahatan. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, tasihu, kamu akan selamat daripada segala penyakit. Kamu akan menjadi sihat. Ini juga hadis. Dallatul mu'min, harfud dad. Dallatul mu'min al-ilm. Benda yang hilang daripada mukmin itu adalah ilmu. Yakni di sini nak masuknya ialah setiap orang yang mana dia nak cari ilmu, dia kena cari ilmu itu seolah-olah dia cari benda hilang. Bersungguh. Ada ini ada disebut dalam Musnad Al-Filaw. Harfut ta'. Ta'atul mar'ati nadamah. Ta'at kepada perempuan itu adalah salah satu daripada penyesalan. Tapi perkataan ini ada katanya bukanlah disandarkan kepada Nabi. Ada hadis maudhu'. Ada disandarkan kepada perkataan orang-orang salafus soleh saja. Yang ini masuk di sini kalau dikawal oleh perempuan itu penyesalan. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya, orang yang disibukkan dirinya, orang yang dia disibukkan oleh aibnya. Yang ni aib dia menyibukkan diri dengan keaibannya. An uyubin nas, daripada keaiban-keaiban manusia. Maksudnya dia cara keaib dia tak sempat nak bicara tentang tak sempat nak bicara tentang aib-aib orang lain. Tuba liman tala umuruh wa hasuna amaluh. Berbahagialah orang yang mana panjang umurnya dan baik amalannya. Zahrul mu'min, harfu dha, zahrul mu'min hima illa bihaqqih. Zahrul mu'min, seluruh badan manusia itu himan, terjaga. Illa bihaqqih, kecuali dengan hak Allah Ta'ala dan hak mu'min.
Yang ini tidak boleh diapa-apakan seorang mukmin itu kecuali apabila melanggar sempadan Allah Ta'ala dan sempadan orang mukmin. Sempadan Allah Ta'ala tu macam dia buat perkara-perkara yang melibatkan hudud, minarok. Ada pun sempadan yang berkait dengan manusia pula, perkara yang berkait kisos, bunuh orang. Zahrul mu'min, selesai dah. Harful ain, al-aidatu dainun. Perjanjian itu adalah salah satu hutang. Dan di antara salah satu daripada kebaikan akhlak, kita ni tuna hutang. Kita tuna perjanjian. Al-uzlatu salamah. Uzlah itu adalah salah satu keselamatan. Mengelak daripada bergaul dengan manusia. Bukan semua orang kena mengelak bergaul dengan manusia. Kalau tidak, semua ulama tidak boleh duduk dengan manusia. Tak ada orang mengajar lah. Orang awam. Ada orang dia perlu beruzlah di bukit. Ada orang dia hanya perlu beruzlah dalam jalwah, dalam kebanyakan orang. Maksudnya dia duduk dalam ramai manusia, tapi hatinya tertakluk pada Allah Ta'ala. Bergantung pada Allah Ta'ala. Al-irqu dassas. Urat-urat itu masuk ke dalam tubuh. Al-irqu dassas, maksudnya macam mana? Maksudnya di sini ialah dia nak sebut bahawasanya seorang lelaki itu apabila dia berkahwin dengan perempuan yang baik, maka lahirlah anak itu, dia akan mengambil banyak juga perkara daripada si isteri, si ibu itu, pada amalan dan juga akhlak-akhlak. Kerana apa? Kerana anak itu mengambil urat daripada urat-urat ibunya. Maka dia akan mengikut akhlak dan tabiat perempuan, tabiat isteri itu lebih banyak daripada bapaknya. Maka orang yang berakal, dia kena pilih untuk dia letak mana air mani dia nak masuk. Mana sarang air mani dia nak letak, dia kena pilih orang yang baik. Orang nasab yang baik, orang keturunan yang baik dan juga akhlak yang baik, mempunyai agama yang baik. Aful muluki abqa lil mulk. Pengampunan raja-raja itu lebih mengekalkan pada kerajaan. Maksudnya, apabila raja-raja suka pemimpin suka memaafkan orang yang di bawah, maka itu akan lebih mengekalkan bagi kerajaan dia. Jika dia terlalu cepat menghukum, maka dia akan dikasihi oleh ramai rakyat. Alal yadi ma akhazat hatta tu'addiyah. Bertanggungjawab di atas amanah sehinggalah ia diserahkan kepada tuannya. Ini dalam bab fiqh. Dalam bab orang tinggal barang kepada kita wadiah, kita jaga barang orang, maka kita bertanggungjawab dengan amanah atas perkara itu sehinggalah tu'addiyah, sehingga kita menyerahkan balik barang itu. Orang musafir dia tinggal barang kepada kita, dia tinggal kereta kepada kita, kita boleh guna dengan cara amanah. Bila dia balik, kita kena serah dalam keadaan dia beri hari itu. Al-ainu haqqun. Penyakit ain itu hak. Penyakit ain itu benar. Yakni mudarat yang hasil daripadanya adalah betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku. Harful ghain. Al-ghina, ghina nafs. Wal faqr, faqrun nafs. Kaya itu, kaya yang sebenar-benar itu adalah kaya jiwa. Rasa cukup. Wal faqru, faqrun nafs. Dan miskin itu pula miskin jiwa. Kerana tak kala apabila seorang itu dia disebut oleh Syekh Abdul Said Al-Haji, nafsu itu fakir selama-lamanya sehingga mana malakul maut mencabut roh daripada tubuh. Al-fitnatu na'imah la'ana Allahu man ayqadhaha. Fitnah itu adalah ketiduran. Fitnah itu dalam keadaan tidur. La'anallahu man ayqadhaha. Allah Ta'ala akan melaknat orang yang mengejutkannya. Fi'lul ma'rufi yaqi masari'as su'. Berbuat perkara kebaikan, yaqi masari'as su', menghalang berlakunya perkara yang tidak baik. Juga dilindungi daripada keadaan tidak elok. Mati dalam keadaan tidak elok, itu akan terhalang apabila kita banyak buat perkara yang baik. Fi kulli dhati kabirin harra ajrun. Pada setiap yang ada hati, zati kabir yang ada hati, harra. Apa itu harra?
yakni yang hidup. Yakni kita beri fi kulli dhati kabidin harra. Maksudnya kita beri minum kepada harra ni hayyah, yang hidup lah. Setiap daripada ajrun ada pahala. Maksudnya pada setiap kita beri minuman kepada orang yang berhati, makhluk yang ada hati lah. Harra ni yang hidup, yang dahaga. Tu harra. Harra ni maksudnya dahaga. Hidup dahaga. Kalau kita beri minum pada benda yang makhluk, benda hidup yang dahaga, kita beri minum, ada pahala. Berbuat baik pada haiwan, pada manusia, ada pahala belaka. Qala. Al-qaribu man qarrabathul mawaddah wa in ba'uda nasabuh. Orang yang dekat itu, kaum kerabat itu ialah man qarrabathul mawaddah, yang didekatkan dengan kasih sayang. Wa in ba'uda nasabuh, walaupun jauh keturunan. Walaupun bukan, kita tidak ada persaudaraan yang hakiki, yang berkait dengan darah daging, tetapi kita diikat dengan kasih sayang, maka benarlah kata-kata hukama, rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Kadang-kadang kamu ada abang, kamu ada saudara yang mana tidak dilahirkan oleh ibumu. 163. Qul amantu billah. Dalam nuskah saya ni qul, silap. Qul amantu billah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Maksud apa aku beriman kepada Allah Ta'ala ni? Nabi sebut itu. Maksudnya, perbaharui imanmu kepada Allah Ta'ala dengan zikir. Dengan zikir kepada Allah Ta'ala dengan hati, dan juga sebut dengan lidah. Wa nutqan bilisanik. Summastaqim, kemudian istiqamahlah dalam ketaatan dan juga tinggal perkara kemungkaran. Istiqamahlah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qillatul iyal ahadul yasarain. Kurang tanggungan itu salah satu daripada kesenangan. Di sini ada dua tafsiran. Sama ada kurang tanggungan ataupun kurang harta. Qulil haqq wa in kana murrah. Katakanlah benar, perkara yang benar walaupun pahit. Qalilun tuaddi syukrah khairun min kathirin la tutiquh. Benda yang sedikit yang menyebabkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, khairun min kathirin la tutiquh. Lebih baik daripada banyak yang mana kamu tak mampu untuk bersyukur. Ada kata ini hadis, ada kata tidak hadis. Al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah itu adalah perbendaraan yang tidak akan hancur. Qana'ah apa? Qana'ah kita sebut tadi, berasa cukup. Jadi, qana'ah ini hanya keluar daripada kayanya jiwa. Dan kayanya jiwa ini datang daripada kuatnya iman dan tingginya keyakinan. Qayyid wa tawakkal. Ikatlah dan bertawakallah. Ini Nabi sebut kepada sahabat yang ikat unta di masjid Nabi. Nabi tuntut untuk buat sebab, dan tuntut buat sebab itu adalah daripada syariat. Harful kaf. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Berpadalah bagi seorang itu satu dosa, dikira sebagai dosa, an yudayyi'a, bahawasanya dia membazirkan, menghabiskan. Man yaqut, orang yang sepatutnya dia tanggung. Mengabaikan, yudayyi'a mengabaikan. Orang yang sepatutnya dia tanggung. Maksudnya dikira berdosa pada seseorang jika dia mengabaikan orang yang sepatutnya dia tanggung. Kafa bika isma alla tazala mukhasima. Berpadalah bagi kamu satu dosa, alla tazala mukhasima, bahawa kamu berkekalan berbalah. Kita semua balah, kita padang dah tu dosa dah tu kita. Kafa biddahri wa'idha wa bil mauti mufarriqa. Berpadalah biddahri wa'idha, dengan masa itu satu peringatan. Peringatan untuk kita bahawasanya berubahnya dunia ini, kita pun boleh berubah.
Daripada muda kepada tua, daripada hidup kepada mati. Wa bil mauti mufarriqa ay wa kafa bil mauti mufarriqa. Dan berpadalah dengan kematian itu satu perpisahan. Satu perkara yang memisahkan kita. Yang mana tidak ada kita kembali lagi. Kullu atin qarib. Setiap yang datang itu, setiap yang akan datang itu sangat api. Sama ada mati, kiamat, hisab. Semua benda itu dekat. Dan orang jahil ini nampak perkara itu perkara yang jauh. Kerana butanya hati mereka. Ada pun orang yang mukmin yang sempurna, melihat dengan mata hati. Melihat dengan nur dalam tubuh dia. Maka dia nampak mati itu dekat. Lalu adalah muhasabah. Kullu saydi fi jawfil fara'. Semua binatang beruang itu di dalam himar wahsy. Jawf, perut. Lubang. Al-fara' himar wahsy. Kata-kata ini Nabi sebut kepada Sayyidina Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Yang datang kepada Nabi dalam keadaan Islam. Di Abwa. Di antara Mekah dan Madinah. Dalam keadaan Nabi berjalan lagi ke Mekah. Jadi, mari Abu Sufyan masuk Islam. Maka Nabi sebut kepada Abu Sufyan. Kullu saydi fi jawfil fara'. Setiap daripada binatang beruang duduk dalam perut himar wahsy. Macam mana? Maksudnya, kalau orang lain masuk ni sikit je. Orang lain ni umpama beruang kecil. Arnab. Orang lain dog. Tapi mu ni macam himar wahsy. Kalau mu masuk, maka seolah-olah aku boleh semua dah binatang beruang. Bila mu masuk kepada Islam, wahai Abu Sufyan, seolah-olah mu boleh tarik lebih ramai lagi orang kepada Islam. Berpada dah. Begitu dah. Tak habis payah juga. Dalam Durus Balarah. Ada dibuat contoh kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu adalah mimpin. Dan setiap daripada kamu akan ditanya tentang orang yang di bawah itu. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim itu haram. Haram apa? Damuhu wa maluhu 'indahu. Haram darahnya, haram hartanya, haram maruahnya. Haram untuk kita membunuh. Haram kita mencuri. Haram kita mengoyokkan maruah orang. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap daripada perkara yang baik itu sedekah. Kullu mu'dhin finnar. Setiap daripada orang yang buat jahat itu dalam neraka. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan dengan apa? Dengan tujuan diciptakan baginya. Kalau Ta'ala cipta dia untuk jadi ulama, dia akan mudahkan jalan untuk jadi ulama. Kallimun nas bima ya'rifun. Cakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka tahu. Wada'u ma yunkirun. Dan tinggalkanlah apa yang mereka ingkar. Yakni, cakaplah kepada manusia dengan apa yang mereka faham. Mereka mudah faham. Kama tadi nutudan. What you give, you get back. Maknanya macam mana kamu buat, kamu akan diberikan balasan seperti mana apa yang kamu buat itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kamu jadi, yuwalla alaikum. Kamu akan dijaga atas kamu. Jika sekiranya kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala dan takut kepada siksanya, Allah Ta'ala akan memimpin. Yuwalla ni melatih memimpin. Allah Ta'ala akan latih memimpin atas kamu dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kamu ni orang jahat, maka pemimpin kamu orang jahat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seumpama orang asing. Au abidu sabil, ataupun orang yang melintas jalan, orang yang bermusafir. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Dan anggaplah diri kamu itu daripada ahli kubur. Al-kayyisu mandana nafsuh. Mandana nafsah. Orang yang cerdik itu orang yang merendah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan nafsah ini dikira di muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang selepas daripada kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha.
Dan orang yang lemah itu orang yang mengikut nafsunya, hawaha, akan hawa nafsunya. Ini hawa nafsunya mengikut, dia menjadikan hawa nafsu dia itu ikut kepada syahwat. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dalam keadaan dia berharap kepada Allah Taala dengan harapan. Harapan-harapan yang baik daripada Allah Taala dia berharap, tapi dalam keadaan jiwa dia jahat. Lidu lil maut wabnu lil kharab. Lahirkanlah anak-anak gamak untuk mati. Wabnu lil kharab, dan binalah rumah besar untuk diruntuhkan. Maksud apa ni? Maksudnya suruh kita ni himpun harta sekadar keperluan. Buat perkara itu sekadar yang mana kita ni qada untuk kita hidup atas muka dunia. Lastu minal batil walal batilu minni. Aku bukanlah daripada ahli kebatil, walal batilu minni, dan juga kebatilan itu bukanlah daripada jalanku. Laisal khabaru kal muayanah. Perkhabaran itu tidak seperti yang dilihat. Yakni indah khabar daripada rupa lah. Saya ambil kitab lagi sebab saya guna syarah untuk sambung. Kita baca panjang sikit hari ni. InsyaAllah ta'ala panjang 15 minit je kot. Ni pula orang dah. Tapi kita nak baca banyak sikit kerana lama dah kita dah baca. Kita targetnya habis. Dah habis 10 ni habis dah kitab. Tapi tak habis juga. Tak apalah, tak ada masalah. Sekejap beri kitab. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi al-i'anah. Harful mim. Huruf mim pula. Ma'u zamzam lima syuribalah. Air azam-zam itu dengan niat apa yang diminum. Niat utama yang ulama-ulama ajar kepada kita bila mana minum air zam-zam, yang pertama mati dalam Islam, yang keduanya boleh ru'yatullah di akhirat. Hadis ni panjang lagi. Tapi maksudnya kita pendekkan di situ syarahannya. Dan Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia minum air zam-zam untuk dia menjadi orang yang pakar hadis seperti mana Al-Hafiz Az-Zahabi. Allah Ta'ala beri kepada dia ketinggian lebih daripada Az-Zahabi lagi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Suyuti, dia minum kerana dia nak jadi orang yang hadis, orang yang pandai fiqh lebih daripada Al-Bulqini. Maka dia jadi lebih. Wafi dan dalam bab hadis pula nak jadi seperti mana Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka dia boleh sampai kepada tahap Ibnu Hajar. Dan niat-niat utama tadi kalau kita sebut tadi lah, mati dalam Islam, tengok Allah Ta'ala di Darussalam, dalam syurga. Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimuh. Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimuh. Tidak beriman dengan Al-Quran
orang yang mana menghalalkan perkara yang diharamkan dalam Quran. Yang ni orang tu kafir lah apabila dia menghalalkan apa yang diharamkan dalam Quran. Ma u'tiya 'abdun syai'an syarra min talaqatin fi lisani. Tidak diberikan kepada seorang hamba itu satu perkara yang lebih jahat daripada kepetahan pada lidahnya. Yang ni kepetahan dalam berbala. Kepetahan bercakap dalam kebatilan. Itu perkara yang jahat, paling jahat lah. Ma tashawara qaumun illa hudu. Tidaklah satu kaum itu bermesyuarat kecuali mereka akan diberi hidayah kepada perkara yang betul. Ma jumi'a syai'un illa syai'in ahsanu min hilmin ila ilm. Tidaklah dikumpul satu perkara kepada satu perkara yang lain lebih baik daripada ilm kepada ilm. Maksudnya tidak ada satu perkara bila bergabung dengan satu perkara yang lain dia akan jadi baik. Maksudnya dia akan bertambah baik. Kecuali hilm, kelembutan dengan ilmu. Kelembutan bila masuk dengan ilmu, dia jadi baik. Dia jadi baik, paling baik. Ma khaba man istakhar, tidak rugi orang yang istikharah. Wala nadima man istashar, dan tidak menyesal orang yang bermesyuarat. Wala ala man iqtasad, dan tidak miskin orang yang bersederhana. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun 'inda Allah. Apa yang dilihat oleh orang muslim itu baik, maka dia baik dari sisi Allah Taala. Ma dhaqa majlisun bi mutahabbaini. Mara'ahu muslimul hasanah ni, kalau silap ni dalam Ashbah wa Nazair, Imam As-Suyuti dibawa dalam bab al-'adatu muhakkamah. Sebahagian daripadanya kata bukan hadis, sebahagian katanya hadis. Ma dhaqa majlisun bi mutahabbaini, tidak rasa sempit satu majlis itu dengan dua orang yang berkasih. Yakni dua orang yang berkasih, yang kita jumpa orang yang kita suka. Masa pun rasa sekejap bila jumpa. Kita pun tak rasa selesa saja. Walaupun tempat itu mungkin tak selesa. Ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Apa yang sedikit dan cukup lebih baik daripada banyak tetapi alha, menjauhkan diri daripada Allah Taala. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah, tidak adalah kelembutan itu berada pada satu perkara kecuali akan menghiasi perkara itu. Maka al-fuhsyu fi syai'in illa syanah, tidak adalah satu perkara yang jahat duduk pada satu perkara. Fuhsyu inilah jahat lidah. Tidak adalah kejahatan lidah itu kalau duduk pada satu tempat kecuali akan merosokkan perkara itu, mengaibkan perkara itu. Ma halaka amru'un 'arafa qadrah, tidak binasa seseorang itu. Tidak binasalah seseorang yang mengetahui qadarnya. Ma huwa bimu'min, tidak sempurna iman. Man la ya'manu jaruhu bi bawa'iqah, orang yang tidak menjaga jirannya daripada kejahatannya. Kalau jiran tak rasa selesa dengan kita, maka itu tidak sempurna lagi iman kita. Kalau sebab kejahatan kita lah. Mut musliman wala tubal, matilah dalam keadaan Islam wala tubal. Janganlah kamu ambil kasuh lagi tetap perkara yang lain. Kerana itulah perkara dambaan semua orang yang menjadi lesen kepada kita untuk masuk syurga. Al-majalisu bil amanah, orang yang mari majlis itu kena amanah. Jangan pecahkan rahsia mesyuarat. Muharrimul halali ka muhillil haram, orang yang mengharamkan perkara yang halal seumpama orang yang menghalalkan perkara yang haram, yakni kafir lah kedua-dua. Al-mar'u kathirun bi akhi, seseorang itu ramai dengan akhi, dengan saudaranya. Sama ada saudara pada nasab ataupun saudara pada din, saudara pada agama. Mudaratun nasi sadaqah. Mudarah, apa maksud mudarah? Mudarah ini ialah hubungan baik dengan manusia, itu adalah satu sedekah. Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Al-mustasyaru mu'taman, orang yang diminta pandangan perlu amanah. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara muslim. La yadhlimuhu wa la yuslimuh, tidak menzaliminya dan tidak wala yuslimuh, tidak menyerahkan saudaranya kepada musuh. Tidak khianat. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang Islam itu ialah orang Islam yang selamat daripada lidahnya dan juga tangannya. Maksudnya kalaulah kita ni dengan sebab kita ramai orang rasa tersakiti dengan sebab lidah dan juga tangan kita, maka kita ni bukan orang Islam yang sebenar lagi. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah, man hajara ma harramallah, orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ma kulli farhatin tarhah, bersama setiap kegembiraan itu ada kesedihan.
Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci syurga itu la ilaha illallah. Milakuddin al-wara'. Unsur asasi kepada agama adalah wara'. Al-makru wal khadi'atu finnar. Penipuan dan tipu daya itu dalam neraka. Al-makru ni bercita-cita buat jahat. Wal khadi'ah itu pula penipuan. Itu. Man abta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalannya tidak berapa baik, tidak ada manfaatnya keturunan baik. Ini bagi bukan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ittaqallaha kalla lisanuh wa lam yashfi ghairuh. Tidak bertakwalah kepada Allah Taala. Bukan salah. Man ittaqallaha kalla lisanuh wa lam yashfi ghairuh. Orang yang bertakwa kepada Allah Taala, kalla, dia akan menjaga lidahnya. Dia akan meletihkan lidahnya. Wa lam yashfi ghairuh, dan dia tidak menghidupkan maksiat. Maksudnya orang yang bertakwa kepada Allah Taala, dia akan jaga lidahnya. Dan juga dia tidak akan menghidupkan maksiat. Man ittaqallaha waqahu kulla syai. Orang yang bertakwa kepada Allah Taala akan menjaga dia daripada tiap sesuatu yang jahatlah. Man ahabba an ya'lama manzilatah 'inda Allah falyanzur manzilata Allah 'indah. Orang siapa yang suka nak tahu kedudukannya di sisi Allah Taala, maka dia tengok kedudukan Allah Taala di sisinya. Semayang nampak Allah Taala pun jauh daripada dia. Dia pun jauh daripada Allah Taala. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Barang siapa yang mencintai dunianya, adarra bi akhiratih, dia akan jadi mudarat dengan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratah, barang siapa yang suka, yang cintai akhiratnya, adarra bi dunyah, dia akan jadi mudarat pada dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah apa yang kekal, tinggalkanlah apa perkara yang akan rosak. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang mana mencintai sesuatu, dia akan banyakkan sebut. Man ahabba qauman hasyarahu Allah fi zumratihim. Barang siapa mencintai sesuatu kaum, Allah Taala akan menghimpunkannya di dalam kelompok mereka di hari akhirat. Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah Taala suka juga untuk bertemu dengannya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa radd. Barang siapa yang mencipta perkara yang baru yang tidak ada asal padanya, fa huwa radd, maka dia tertolak. Man arda an-nasa bi sakhatillah wakalahu Allahu ila an-nas. Barang siapa yang meredai manusia, seumpama dia nak kejar redha manusia dengan murka Allah Taala, wakalahu Allahu ila an-nas. Allah Taala akan menyerahkan dia duduk dalam jagaan manusia. Yakni Allah Taala akan jatuhkan dia dalam perkara yang jahat. Man ata'a Allah faza. Barang siapa yang mentaati Allah akan berjaya. Man a'ana zaliman sallatahu Allahu alaih. Barang siapa yang membantu orang zalim, sallatahu Allahu alaih. Allah Taala akan menjatuhkan kezalimannya. Man batha lam yasbir. Orang yang mengeluh tidak sabar. Man burika lahu fi syai' falyalzamhu. Orang yang diberkatinya pada sesuatu, falyalzamhu. Allah Taala akan istiqamahnya. Saya silap. Maksud apa? Kalaulah dijadikan kehidupannya pada sesuatu itu, maka hendaklah dia tu beriltizam, beristiqamah pada perkara itu. Janganlah dia pergi ubah. Kalau dia ni penuntut ilmu, dia duduk dalam ilmu tu, dia tak ubah. Dia tak pergi cari biti. Dia tak buat perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada ilmu tu sendiri. Gitu. Man ta'anna asaba aukada. Barang siapa yang tenang, asaba aukada.
dia akan boleh perkara yang betul, au kada ataupun hampir kepada perkara yang betul. Wa man ajila, orang yang bersegera pula, akhta'a, dia banyak tersilap, au kada ataupun hampir tersilap. Kata-kata yang lain, al-ajalatu minasyaitan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum, maka dia adalah sebahagian daripadanya. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Orang yang bergantung dengan sesuatu, wukila ilaih, diwakilkan manfaat dan mudarat kepadanya. Siapa ni? Barang siapa yang bergantung hidupnya pada azimat, dicaya azimat ini memberi kesan, maka Allah Ta'ala akan letak perkara itu di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan suruh. Seperti mana orang kafir, dia ni sembah patung-patung, dia anggap patung itu memberi mudarat, memberi manfaat. Allah Ta'ala akan panggil dia di akhirat, panggil patung tu, suruh patung tu beri manfaat pada dia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Man rata'a hawla al-hima yushiku an yuwaqi'ah. Barang siapa yang mengembala di tepi kawasan larangan, ditakuti dia akan masuk ke dalam kawasan larangan. Binatang ternakannya itu. Man radiya biqismatillahi istaghna. Barang siapa yang redha dengan pemberian Allah Ta'ala, istaghna, dia akan kaya. Man radiya 'anillahi radiyallahu anhu. Barang siapa yang redha dengan ketetapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan redha kepadanya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang suka dengan kebaikan dan tidak suka dengan kejahatan, maka dia orang mukmin. Kalau rasa tidak berat dengan maksiat, maka ketika itu ada sifat munafik pada dirinya. Man samata naja. Barang siapa yang diam itu dia selamat. Man dhamina li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi dhamintu lahu 'ala Allahil jannah. Barang siapa yang mana menjamin bagiku ma baina lihyaihi, apa yang di antara lihyaihi, di antara dua rahang, dua kan ini, yang ni lidah. Wa ma baina rijlaihi, dan di antara dua kaki, yang ni kemaluan. Dhamintu lahu 'ala Allahil jannah, aku menjaminkan dia ke atas Allah Ta'ala akan syurga. Yang ni aku akan janjikan dia syurga. Kalau dia berjanji untuk jaga lihyai, ma baina lihyai, lidah, dan juga ma baina rijlai, yakni kemaluan. Man amila bima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu yang mana dia tidak tahu, yakni ilmu laduni. Kalau kita beramal dengan ilmu, insya-Allah Ta'ala beri lebih daripada yang kita usaha tu. Insya-Allah. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu daripada kalangan kita, falaysa minna, maka dia bukanlah daripada kami, bukanlah daripada umat kami, bukanlah daripada jalan. Ataupun dengan maksud yang lain, orang yang tidak memberi nasihat yang baik kepada kami, dia bukan daripada jalanan kami. Man faraqal jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal Islam. Orang yang mana memisahkan diri daripada jamaah shibran dengan sejengkal, faqad khala'a, maka dia telah merungkai tengkoknya daripada ikatan Islam. Bukan dia kafir. Maksudnya dia telah memudah-mudahkan suruhan Allah Ta'ala dan juga larangan Allah Ta'ala. Man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bermuamalah dengan sawada qaumin, dengan pemimpin, dengan majoriti orang, fahuwa minhum, maka dia dikira sebagai daripada kalangan itu. Maksudnya kalau dia berjadi kaum tu orang Mesir, dia boleh kamil balik, maka dia ni dikira sebagai Masri, dikira sebagai orang Mesir dah. Man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Barang siapa yang mana aku adalah penolongnya, aku adalah penjaganya, fa aliyun maulah, maka Ali akan membantunya. Ali akan menjaganya. Di sini untuk larangan benci Sayyidina Ali. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak dihormat, tidak merahmati, tidak menghormati, tidak ada belas kasih, la yurham, tidak akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Man lam yakun dhi'ban akalathu dhi'ab. Orang yang mana, sesiapa yang mana tidak, man lam yakun adhi'ab, man lam yakun dhi'ban, orang yang mana dia tidak jadi dhi'ban, dia tidak jadi serigala, dia akan dimakan oleh serigala. Kena jadi seperti mereka, kena jadi seperti kaum itu, barulah dia tak dimakan. Ini Nabi sebut, maksudnya di akhir zaman, kalau kita tak terlibat dengan perkara maksiat, kita akan hancur, kita akan dimusuhi oleh orang. Sehingga sebaik-baik orang ketika itu pun akan terkena hembusan dosa riba. Man mazaha ustukhiffa bih.
Orang yang bergurau selalu tak kena tepat, ustukhiffa bih, dia akan direndahkan. Man nuqishal hisaba uzziba. Orang yang disempitkan hisab, uzziba, itu sudah dikira azab. Macam mana? Lama hisab kita di akhirat, na'udzubillah, bukan kita lah, orang lain. Maka itu sudah dikira penyiksaan atas dia. Manhuman la yashba'an, dua pelahap yang tidak akan kenyang. Alhamdulillah. Talibu ilmin wa talibu dunya, penuntut ilmu dan penuntut dunia. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan mu'min yang lain. Al-mu'minu man aminahu an-nasu ala anfusihim wa amwalihim. Mu'min itu orang yang mana aman manusia daripada dirinya dengan harta dan juga jiwa. Al-mu'minu yasirul mu'nah. Orang mukmin itu tidak memberatkan saudaranya yang lain. Al-mu'minuna ka rajulin wahid. Orang-orang mukmin itu, ramai itu seperti lelaki yang sama. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga dia. An-nasu bi zamanihim, manusia itu dengan masanya. Ashbahu minhum bi abaihim, serupa dengan mereka seperti bapa mereka. Maksudnya dia kena ikut flow zaman tu. As-Sufi ibn Waqtih. An-nasu ka asnanil misht. Manusia itu seumpama gigi sikat. Maksudnya pada samanya tabiat, samanya hubungan. Asas-asas. An-nasu ma'adinu fil khairi wasyarr. Manusia itu asal galian pada baik dan jahat. Nahnu ahlu baitin la yuqasu bina ahad. Kami ahli bait, tidak dikiaskan dengan kami oleh seorang pun. Ini pada ahli bait Nabi SAW. Nahnu banu Abdul Muttalib sadatu ahli jannah. Kami keturunan Abdul Muttalib, ketua bagi ahli-ahli syurga. An-nadamu taubah. Penyesalan itu pun sudah dikira taubah. Yang ini bersedih dengan apa yang dibuat. An-nisa'u habailu syaitan. An-nisa', perempuan itu, habailu syaitan, tali-tali syaitan, umpan-umpan syaitan. Umpan-umpan syaitan untuk menjatuhkan lelaki. Ni'mas sihru al-qabr. Sebaik-baik as-sihr. Tempat paling baik untuk anak perempuan, as-sihr itu, anak perempuan. As-sihr itu tempat duduk bagi perempuan, al-qabr. Kubur. Kerana kubur paling kurang fitnah. Gitu. Siapa gitu semua, bah. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Al-hadiyatu tu'wiru ainal hakim. Hadiah itu membutakan mata orang yang cerdik. Huma jannatuka wa naruka, yakni al-walidain. Ataupun hakim lah, ketua mahkamah tu, akan membutakan matanya apabila dapat hadiah. Huma jannatuka wa naruka, yakni al-walidain. Dia berdua, yakni ibu bapa itu adalah syurgamu dan nerakamu. Kalau kita derhaka kepada mereka, nerakalah kita. Kalau kita taat pada mereka, syurgalah kita. Alhamu nisful haram. Kesedihan itu separuh daripada ketuaan. Harful waw. Wajadtun nasa ukhbur taqluhu. Wajadtun nasa ukhbur taqluh. Wajadtun nasa ukhbur taqluh. Gitu. Yakni jarrib takrah. Aku mendapati manusia. Aku jumpa manusia. Ukhbur. Tehlah ambil pengalaman dengan dia. Taqluh. Nescaya kamu akan membencinya. Kamu akan kena aurat dia. Kena aib-aib dia. Yakni jarrib. Yakni tehlah dia. Takrah. Kamu akan benci dia. Sebab itu bila kita duduk dengan guru, semakin lama kita duduk dengan guru, semakin banyak keaiban dia kita nampak, semakin kurang dia nampak. Tetapi itulah tanda Allah Ta'ala mana nak sebut kepada kita, guru kita ni bukan Nabi yang kita tak boleh taksub pada dia. Al-wahdatu khairun min jalisis su. Duduk seorang itu lebih baik daripada teman yang jahat. Bila jumpa teman yang baik, jangan duduk seorang pula.
Al-wuddu wal adawatu yutawarasan. Kecintaan dan kebencian itu yutawarasan, diwarisi oleh anak cucu. Al-wara' sayyidul amal. Kewarakan itu ketua bagi amalan. Al-waladu samaratul qalb. Anak itu ialah hasil daripada al-qalb. Hasil daripada hati. Yang ni buah hatilah. Kerana seumpama daripada pokok itu hasilnya buah, maka anak itu hasil daripada apa yang dibuat oleh bapa. Maka moga-moga kita buat baik, insya-Allah turun pada keturunan kita pula. Al-waladu mabkhalah, majbanah, mahzanah. Anak itu boleh jadi sebab kedekut, sebab takut, sebab sedih. Al-waladu lil firash. Anak itu hasil atas katil. Maksudnya disandar kepada orang yang jimuk. Kalau dia berzina, tak boleh disandar pada ayah. Tak boleh bimbing pada ayah. Walil ahidi al-hajar. Dan orang yang berzina, dia dapat batu. Yang ni tidak dapat apa-apa. Kita berhenti di sini dulu. Mata rasa rogok. Saya nak tidur saya. Letih sangat ni. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Ingat baca panjang lagi. InsyaAllah kita sambung pada masa akan datang pula. Dan kita harap kita dah habis awal lah tahun ni. Tak boleh harap dah. Panjang-panjang. Ni setahun lebih dah baca. Tak kita ni. Bi'idhnillahi ta'ala. Moga-moga Allah beri kebaikan kepada kita. Dan beri keberkatan juga kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tak lah nak ada.